Suruhanjaya daripada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS berkaitan dengan isu ini. Saya bacakan ya. Condemnation of Israel's attack on humanitarian aid to Gaza. The Islamic Party of Malaysia strongly condemned the barbaric attack of Israeli naval commandos on a convoy of ships carrying aid to Gaza Strip. The murderous attack on Mavi Marmara, the led vessel of the flotilla on international water some 75 miles off Gaza, has brutally killed 19 people and wounded many others. The six-ship flotilla, carrying 10,000 tons of humanitarian aid, was the 9th attempt by activists from all over the world, including Malaysia's Lifeline for Gaza and chiefly from Turkey, to defy a blockade imposed by Israel on Gaza since Hamas took power in Palestine in 2007. The blockade by Israel, which has turned to be one of the world's greatest human rights violations, has apparently turned Gaza into the largest concentration camp in the world, with most of the 1.5 million Palestinians living there denied access to the most basic needs such as food, water and medicine. The assault has proved once again that the Israeli Zionist regime practices state-sponsored terrorism. The world could never remain calm and tolerate this any longer. This shall be the last of Israel's atrocities on Palestinians, nay on all others. From December 2008 to January 2009, the Israeli armed force committed a massacre which killed more than 1,400 people and wounded over 5,300 people in Gaza over 3 weeks. The inhumane attack on humanitarian aid to Gaza has again revealed the true nature of the Zionist Israeli state, a fascist state founded on the mass expulsion of the Palestinians. The world is well aware that the genocidal regime of Israel has been financially and militarily supported by the imperialist power of the United States. It is now mandatory on the Obama's administration and the people of the United States to immediately condemn the atrocities and withdraw all their support for the Zionist state if they truly believe in attaining peace in the region and the entire world. Therefore, the Islamic Party of Malaysia, PAS, urges, number one, the United Nations Security Council to immediately lift the blockade of Gaza by implementing its resolutions of 1850 and 1860 and secure the peace in that region. Number two, governments all over the world to condemn the massacre of unarmed civilians by Israeli troops and to bring Israel to justice for its war crimes on the Palestinians and humanity. Number three, United States of America and its allies to stop all military aid to Israel and impose an arms embargo against Israel for engaging in the orgy of human rights violation of Palestinians. Number four, all Malaysians from all walks of life to express their utmost concern and condemnation over the atrocities and to be ready to respond for any need of action and join hands to support these brave volunteers of the Freedom Flotilla. The last, all people of the world to continue to supplicate and pray for the success of this mission, Freedom Flotilla, and the safety of the volunteers from further untoward incidents and peace and freedom for all Palestinians. Statement is by Datuk Seri Haji Abdul Hadiawan, the President of the Islamic Party of Malaysia. And we now open for Q&A. Tentang event seterusnya, iaitu pada petang ini kami berada di Parlimen akan fax satu surat seperti saya sebut semalam kepada Perdana Menteri untuk mengadakan satu sidang khas Parlimen tentang isu ini. Adalah wajar untuk Malaysia untuk mengadakan satu sidang khas Parlimen ini. Isu ini besar, isu ini melibatkan warga kita yang bersama dalam kapal tersebut dan ini satu tindakan yang dinyatakan tadi cukup tidak bertamadun, menyerang kapal konvoi kemanusiaan. Jadi kita mengharapkan Parlimen Malaysia boleh bersidang, walaupun kita faham akan bersidang 7 hari bulan, tetapi kita minta untuk menunjukkan rasa
tanggungjawab dan kepekaan kita supaya kita dapat mengadakan sidang parlimen itu sebelum 2 hari bulan. Kalau surat itu diterima pada hari ini, PM boleh panggil notis 2 hari, sama ada boleh dibuat pada hari Khamis ataupun pada hari Jumaat. Ini untuk menunjukkan betapa seriusnya negara dan parlimen terhadap isu ini. Yang kedua juga kita akan mengadakan referendum besar pada hari Jumaat yang saya nak beritahu akan bermula di Kampung Baru. Kita akan solat Jumaat di Jami Kampung Baru dan kemudian pada situ kita akan berarah ke kedutaan mereka. Langsung apa disebut oleh WB Salihuddin tadi berkaitan dengan sidang khas parlimen. Saya kira saya sebagai ahli parlimen dan speaker tak perlu mengeluarkan satu notis. Ini hanya memaklumkan, dia boleh maklum melalui media dan sebagainya, ahli parlimen akan hadir untuk melalui sidang parlimen. Dan dalam tempoh 48 jam ini juga, iaitu melalui sidang parlimen, kami menuntut supaya kerajaan, Perdana Menteri sendiri mengemukakan apakah pelan untuk menyelamat 12 orang rakyat Malaysia khususnya yang sedang berada di atas kapal Mawi Marmara ini, serta juga rakyat-rakyat Malaysia yang lain yang berada dalam kapal-kapal yang lain yang kemungkinan mereka juga akan ditahan oleh pihak kuasa lalu laut Israel. Ini yang harus disegerakan oleh pihak kerajaan. Dan juga tidak lebih daripada 48 jam. Saya kira walaupun sudah banyak desakan yang telah dibuat, saya kira bahawa atas sifat sebagai ahli parlimen, saya juga menuntut supaya tidak lebih daripada 48 jam untuk kerajaan menamatkan kontrak dengan syarikat APCO Worldwide. Menamatkan segera dalam tempoh tak lebih daripada 48 jam untuk menamatkan kontrak dengan syarikat APCO Worldwide, yang saya menganggap bahawa ini antara yang mendorong kepada Israel bertindak kerana dilihat dasar luar dan juga dasar negara yang begitu lunak mesra dengan Amerika Zionis serta Israel, yang saya anggap bahawa ini merupakan syarikat APCO ini syarikat hawk proxy kepada kepentingan politik Israel dan juga Amerika. Jadi tidak lebih daripada 48 jam saya menuntut soal-soal yang sebegini rupa. Dan juga saya menuntut atas nama sebagai ahli parlimen, iaitu kerajaan hendaklah menghenti dan menamatkan sebarang urusan perdagangan yang secara resmi ataupun tidak resmi yang dibuat dengan negara haram Israel. Saya dipahamkan ada urusan-urusan perdagangan yang secara tersembunyi yang tidak diumumkan kepada publik, tetapi berlaku urusan-urusan ekspor import dengan negara haram Israel, sama ada melalui syarikat-syarikat perdagangan dan sebagainya. Jadi kerajaan haruslah menghentikan semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan perdagangan ekspor import dengan syarikat-syarikat ataupun dengan kerajaan negara haram Israel itu sendiri.